So kalau nak buat full SND punya course, sebab course yang saya attend sendiri tu pun ambil masa dalam 2 minggu. So benda tu banyak input sebenarnya yang nak disampaikan. Jadi sebab itulah saya buat weekly, supaya saya boleh terangkan dengan lebih detail. Dia macam tak adalah too rushing sangat kan. Okay, so saya boleh mulakan. Saya nak clear dulu whiteboard. Sebelum tu boleh nampak tak whiteboard ni? Saya try conteng dulu dekat sini. Boleh nampak tak whiteboard yang ada dekat skrin tu? Alright, boleh nampak Okay, cantik. Okay. Okay, saya nak tulis, saya nak type dekat sini dulu apa yang saya nak terangkan untuk malam ni. So the first thing saya akan terangkan asas trend lah. Itu yang paling pertama sekali sebelum kita nak masuk kepada SMB. Okay, trend. Benda tu sangat-sangat simple je. Saya rasa you all pun dah tahu juga macam mana nak identify trend semua kan. Okay, kejap saya tukar dia punya size supaya lebih besar sikit. Okay. So first kita akan cover trend. Yang kedua saya akan terangkan asas supply and demand. Okay, macam mana supply itu terbentuk, macam mana demand itu terbentuk. Okay, kenapa kita nak kena belajar supply and demand ni. Okay, so asas-asas dia saya akan terangkan malam ni. Okay, yang ketiga saya akan terangkan cara plot zone, supply and demand zone lah. Okay, yang keempat kita akan belajar 4 jenis candlestick yang saya gunakan untuk plot supply and demand zone supaya tak ada zone yang berlainan. Okay, maksud saya zone yang berlainan ni maksud dia, let's say lah, sebab ada orang dia trade SND, supply and demand, saya boleh guarantee tak semua 10 orang tu akan marking zone yang sama. Mesti zone tu yang lain-lain. Jadi macam mana kita nak tahu zone mana satu yang kita nak pakai kan? Alright. So sebab itulah saya gunakan 4 candlestick pattern ni supaya kita punya zone tu semua sama je. So kita punya entry point pun akan sama. So benda tu akan memudahkan kerja kita. Jadi untuk hari ni, yang first kali kita akan cover 4 ni lah untuk sesi pertama ni. Alright. So, saya start dulu first kali saya nak terangkan tentang trend. Right. Mana? Oh, okay, cantik. Okay. Trend. Trend kita simple je. Kita ada 3 trend, which is kita ada uptrend, and kita ada downtrend, and kita ada sideways. Okay, so dekat mana-mana, mana-mana nota yang you tengok ke, course yang you belajar ke, mesti ada 3 benda ni. Okay, kita ada uptrend punya phase, downtrend punya phase, and sideways punya phase. Okay, jadi untuk uptrend, okay, market buat ini adalah uptrend. Kalau kita perasan tempat yang saya bulat tu, itu adalah kita punya high. Okay, and just recap je lah untuk trend. Okay, yang bawah ni adalah kita punya low. Jadi kalau kita ada nampak 2 high yang menaik dan 2 low yang menaik ni, kita dah consider ini adalah uptrend movement. Alright. So sama juga dengan downtrend.
Okay, ini adalah high. Ini adalah kita punya low. Jadi kalau kita nampak ada dua high yang menurun dan dua low yang menurun, itu kita dah consider market adalah downtrend punya phase. Okay, sangat-sangat simple. Kita menggunakan dua high dan dua low sahaja untuk kita tentukan trend sesuatu fasa tersebut. Okay, untuk sideways pula, simple juga. Okay, sideways ni dia punya high and low dia main dekat satu tempat sahaja. Okay, benda ni sangat senang untuk kita detect. Okay, saya faham ramai sebenarnya yang boleh detect trend ni sebenarnya. Okay, uptrend, downtrend, sideways. Tapi sebenarnya nak buat decision tu sebenarnya ramai yang bermasalah. So trend ni kenapa penting? Sebab kalau boleh kita nak buat decision kita based on trend lah. Kalau downtrend kita nak fokus untuk sell sahaja. Kalau uptrend kita nak fokus untuk buy. Kalau sideways kita tak nak trade sebab kita tak tahu macam mana kita nak kita tahu dia punya arah betul dia, sama ada dia nak break ke atas ataupun break ke bawah. Jadi bila dah ada clear trend barulah kita boleh buat decision sama ada kita nak ambil peluang untuk buy ataupun kita nak ambil peluang untuk sell. Okay, so itu adalah kita punya asas trend. Alright. So dalam SND ni kenapa pentingnya trend? Okay, saya just nak buat satu situation sikit let's say kita ada market uptrend. Alright. Ini adalah contoh untuk market uptrend. Okay. So apa gunanya SND dalam sesuatu trend ni, supply and demand ni? Okay, supply and demand ni sebenarnya untuk kita identify di mana zone-zone yang ada potensi untuk buat reversal. Dia macam SNR juga, support and resistance. Okay, tetapi supply and demand ni kita akan more kepada saya tulis kat sini kita akan more kepada beli dengan harga murah, jual dengan harga tinggi. So ini adalah konsep supply and demand. So kita nak buy dekat harga yang murah, kita nak jual dekat harga yang tinggi. Maksud dia, saya tukar color macam mana ni. Okay. So kita nak sell dekat harga yang tinggi, kita nak buy dekat harga yang rendah. So itu adalah konsep supply and demand. So kalau boleh kita nak buat buy punya position kita dekat harga yang paling rendah. So macam mana kita nak identify harga yang paling rendah ni? Macam mana kita nak tahu sama ada price sampai kat sini dia akan buat U-turn ke atas. Jadi itulah gunanya kita akan belajar macam mana kita nak plot zone supply and demand. Alright. So macam mana nak back Okay, cantik. So apa beza dengan SNR tadi? Okay, sama juga support and resistance adalah tempat di mana price buat U-turn, which is kat sini adalah support and resistance. Okay, support and resistance. Tetapi support and resistance ni sebenarnya pada saya kalau kita compare to supply and demand, support and resistance ni okay, dia macam terlalu general. Okay, sebab kalau kita tengok dalam chart yang saya lukis ni, dekat line merah yang saya buat tu, itu adalah semua adalah support and resistance. Jadi support and resistance yang mana kita nak ambil? So benda tu akan buat kita confuse. So dalam trading ni kalau benda yang boleh membuatkan kita confuse, benda itulah akan membuatkan kita trade tanpa sebab. Kita nak buy tanpa sebab kan. Kadang-kadang let's say price turun ke bawah, dia sampai dekat zone dekat atas ni. Kan ada orang cakap previous high punya breakout and dia test balik dekat previous high tu, resistance become support. Dia nak buy balik kat sini.
Once dia buy kat sini, price turun lagi. Dia cari dekat next support pula. Dekat sini dia buy lagi sekali. Okay, dia turun lagi, dia buy lagi sekali. Dia turun lagi, dia dah tak tahan account dia. Once account dia dah tak tahan, dia cut loss. Sampai satu masa dia reverse balik kat sini. So benda ni sangat selalu jadi bila kita trade support dan resistance. Sebab tu kalau nak trade support resistance, you kena tahu dekat mana support and resistance yang betul-betul strong. So support and resistance dengan supply and demand ni dia punya konsep lebih kurang sama. Jadi sebab itulah saya lebih suka menggunakan supply and demand punya zone supaya kita dapat zone yang lebih bagus lah untuk kita punya position tu. Kita akan dapat position yang kurang dia punya risk and dia punya reward pun agak tinggi juga. Alright. So supply and demand ni dia punya konsep sama je macam berniaga. Okay. Let's say kalau supply lagi tinggi daripada demand, apa akan jadi dekat price? Okay, supply ni boleh dikatakan kita beli. Kalau demand ni kita jual. Maksud dia orang yang nak beli lagi ramai daripada orang yang nak jual. Apa akan jadi dekat price? So mestilah price akan naik. Apa hal dia tak sebaris ni? Okay, tak apa. Okay, kalau demand pula lebih tinggi daripada supply, apa benda ni? Demand lebih tinggi daripada supply, price akan turun. Okay, macam orang berniaga juga. Demand ni, saya ulang balik, demand ni jual, supply ni beli. So, kalau orang yang jual tu lagi ramai daripada orang yang nak beli, okay, so price akan menurun. Sama je dalam konsep berniaga. Jadi apa kaitan dia dengan forex punya market? Okay, so dekat sini kita dah boleh nampak dalam forex ni kita nak relatekan dengan konsep S&D ni. Kita nak beli bila harga murah. So maksud dia bila price hit di kawasan demand, kita nak beli. Okay, kita nak beli bila price hit kawasan demand. Okay, and kita nak jual bila price hit kawasan supply. So saya tulis kat sini. Kat sini kita nak beli. Kat atas ni kita nak jual. So itu adalah konsep supply and demand. Okay, kita nak beli dekat harga yang murah and kita nak jual dekat harga yang tinggi. Okay. So konsep dia sangat-sangat simple. And cara kita nak apply dia dekat chart pun sebenarnya sangat simple je kalau kita tahu macam mana kita nak plot zone tu dengan betul. Alright. So sekarang kita dah cover bahagian konsep dia, konsep asas dia. Kita dah tahu dah dalam supply and demand ni kita ada zone-zone yang tertentu untuk kita buat decision, which is kalau zone demand kita nak beli, kalau zone supply kita nak jual. Saya marking dulu kat atas ni, ini adalah zone supply. Bawah ni adalah zone demand. So dekat zone demand kita nak buy, dekat zone supply kita nak sell. Okay, itu adalah asas dia. Alright. Okay, so saya clear dulu saya punya whiteboard. Okay, tukar warna font tak nampak. Okay, kejap lagi saya tukar warna hitam. Saja nak buat colourful sikit tadi kan. Alright, so kita dah cover bahagian asas supply and demand. Kita nak beli dekat harga demand punya zone, kita nak sell dekat supply punya zone. So sekarang saya nak terangkan kenapa price sampai dekat demand dia akan naik atas balik. Okay, itu just basic je lah. So let's say kita ada satu movement dan price sampai kat sini, selalunya dia akan reverse ke atas. So kenapa price reverse dekat sini?
Okay, itu saya kena terangkan dia punya konsep asal dia. Sebab dekat sini selalunya akan ada order yang besar seperti central bank yang buka order dekat situ, investment bank. Okay, central bank ada banyak central bank ni macam Federal Reserve, RBNZ, ECB, itu adalah central bank. Kalau investment bank, Deutsche Bank, JP Morgan, so semua bank-bank ni semua tu dia menggerakkan market. Macam mana diorang menggerakkan market? Bila diorang open order yang sangat-sangat tinggi, benda tu yang akan menggerakkan market based on demand and supply punya tadi. Bila ramai orang nak jual tapi sikit je orang nak beli, price akan drop. So benda tu lah dikontrol oleh bank-bank besar. Jadi dekat sini, let's say dekat kawasan demand ni, dekat sinilah banyaknya order daripada bank-bank. Let's say dekat sini ada 100 million punya buy order, which is buy limit diorang lah, ada 100 million dekat situ. Okay, tetapi dekat area sini juga ada sell order juga. Sell order, let's say lah 10 juta je, 10 million je. Jadi bila orang yang nak beli lagi ramai daripada orang yang nak jual, benda itulah menyebabkan price naik ke atas dengan sangat-sangat laju. Sebab perbezaan dia sangat besar kan. Bila perbezaan dia besar dekat sini, so price dia bergerak dengan sangat-sangat laju. So itulah konsep dia. Kenapa price dia bergerak? Sebab adanya order-order besar yang terletak di kawasan demand tadi. Okay, so dekat demand zone, diorang letak order buy. Sama juga konsep dia dengan supply zone. Okay, so kita terbalikkan je. Alright, so saya nak clearkan dulu. Saya tak nak cerita tentang basic tu terlalu detail sebab tak guna pun dalam kita punya trading kan. Benda tu just untuk kefahaman je. Okay, so saya nak straight kepada cara untuk kita plot zone supply and demand. So kita dah tahu dah price bergerak dalam trend tadi. Okay, price bergerak dalam trend. Tetapi macam mana kita nak cari supply and demand zone tadi untuk kita execute kita punya position tadi. So kita dah tahu dah kita akan buy di kawasan demand. Okay, ramai orang tahu benda ni. Dia nak buy di kawasan demand, tapi macam mana kita nak plot zone ni dengan betul? Okay, so benda ni lah kita akan explain selepas ni. So kita akan gunakan candlestick untuk marking zone-zone tersebut. Okay, alright. Mana dia? Okay, so zone-zone yang saya plot, yang saya lukis ni, okay, kita akan menggunakan 4 candlestick, which is saya akan terangkan one by one kejap lagi apa 4 candlestick yang kita gunakan tu. And kita akan start dengan double V setup dulu kot. Okay, so saya akan terangkan 4 candlestick ni, lepas tu barulah saya akan tunjukkan dekat MT4 punya chart sebab Kang nak kena minimize apa semua lagi, susah juga ni. Okay, so saya akan terangkan 4 candlestick tu dulu. The first candlestick yang saya nak terangkan adalah double V punya setup. Okay, so saya faham double V ni sebenarnya saya ada post dekat dalam IGTV. Jadi siapa yang dah tengok IGTV tu tahulah macam mana bentuk double V punya setup ni. Okay, alright, sekarang ni saya just nak buat refresh balik double V punya setup. Okay, bagi time sikit, saya nak lukis penatang ni. Alright, so ini adalah double V untuk sell setup. Ini adalah salah satu contoh double V untuk sell setup. Okay, so apa ciri-ciri double V yang kita kena tengok?
Okey, kejap ada yang stuck ramai juga yang stuck ni. Boleh tak komen? Yang lain okey tak? Webinar ni ke ada yang stuck, ramai semua stuck juga? Lag lah tadi. Maybe tadi sebab internet kot. Okey, tak apa, saya sambung Okey. Alright. So, ini adalah salah satu contoh double V setup. So, apa ciri-ciri yang kita nak tengok dekat double V ni? Yang pertama adalah dia punya shadow. Okey. So, shadow dia macam mana? Untuk double V punya setup, kita kena tengok shadow yang pertama, shadow yang kedua dan shadow yang ketiga. Okey. So, ini adalah shadow yang pertama, shadow yang kedua dan shadow yang ketiga. So, ketiga-tiga shadow ni mestilah buat bentuk V. Dia V terbalik lah. Untuk sel setup ni dia akan buat V terbalik. Sama juga dengan shadow bawah. Ketiga-tiga shadow ni wajib buat bentuk V. Jadi, kalau dua-dua high and low ni dia buat bentuk V, ini adalah valid double V punya setup. Okay, time frame tak kisah time frame mana-mana je. Sekarang just fokus kepada candle dulu. Kejap lagi saya akan terangkan time frame. Alright. So yang pertama kita nak tengok shadow. Okay. Yang kedua kita nak tengok dia punya third candle. Okay. Third candle mestilah buat bearish candle. Maksud dia dekat sini kita ada candle yang pertama, candle yang kedua dan candle yang ketiga. Dan the third candle mestilah candle warna merah, which is bearish candle lah. Itu adalah valid double V punya setup. Okay. So, straight to the point, macam mana kita nak marking zone menggunakan double V punya setup ni? Macam mana kita nak marking zone supply and demand menggunakan double V punya setup? Okay. So, saya nak, macam mana saya nak padam ni Alamak, dia padam dekat situ sekali lah. Okay, tak apa. Alright. Okay, untuk double V punya setup, okay, untuk double V punya setup, kita akan marking zone dia. Okay, untuk ni adalah setup sell. Bila setup sell, kita akan marking zone supply lah. Okay. So, cara untuk marking zone supply dia, kita akan ambil the highest point, which is candle yang nombor 2 tu lah. The highest point of the high. And apa yang kita nak buat? Lama. Okay, kita akan ambil the highest. Hilang pula pendatang ni. Macam mana saya nak buat background Okay, tak apa, saya buat. So, saya akan ambil the highest point dekat atas ni. Dan saya akan tarik kepada the lowest point of the second candle. Itu adalah untuk double V punya setup. Okay. So, kalau ada setup double V yang berlaku, macam mana kita nak identify zone? Kita akan ambil the highest point of the shadow. And then kita akan connect dengan dia punya the lowest point of the shadow candle nombor 2. Dua ni lah, high and low. Tak kisahlah candle yang tengah-tengah tu dia buat shadow panjang mana pun. Untuk double V punya setup, kita akan ambil shadow to shadow. So, apa yang kita nak buat dekat sini adalah, let's say ada candle turun. Dekat situlah kita nak cari peluang untuk sell. Okay, itu adalah untuk double V punya setup. Sama juga untuk double V up. Sekejap Okay, ini adalah contoh double V up. So, kita tengok ciri-ciri dia dulu. Sama ada dia valid double V ataupun tak. So, kalau dia valid double V,
kita akan buat zone kita based on candle nombor 2 punya high and low. So itu adalah zone, kita punya demand zone. Macam tadi kita buat setup sell, kita akan buat supply zone. So yang ni adalah setup buy, kita akan buat demand punya zone. Okay. So simple je kan. Sebelum saya nak masuk kepada next candlestick, you all nak saya tunjuk contoh dalam chart dulu ke, ataupun saya just terangkan semua candlestick tu baru saya akan go through the charts? You all pilih lah, sebab ada pros and cons juga kan. Kalau saya terang satu-satu macam ni, maybe senang you all nak faham dengan contoh-contoh satu persatu. Okay, you all nak saya terangkan dekat chart dulu ke? Chart dulu Alright, boleh. Okay. Saya kena buka MT4 dulu. Application window. Sekejap Alright. Okay, boleh nampak chat? Tak komen sikit. Boleh nampak tak chat MT4 dekat skrin tu? Saya zoom in sikit. Saya padam dululah. Okay, boleh nampak Okay, cantik. So sekarang saya just nak tunjuk macam mana kita nak plot supply and demand zone menggunakan double V punya setup. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak cari setup double V yang terdapat dekat dalam chart ni. So kat sini adalah GJH4. So the first thing yang saya nampak dekat sini, kita ada double V dekat atas ni. Saya buat color kuning okey kot, tapi saya buat kotak macam ni. Okay, so sebab apa saya marking daripada atas dengan bawah shadow ni? Okay, kalau tengok kat sini, saya marking dekat shadow yang paling atas dan shadow yang paling bawah, sebab ini adalah double V punya setup. Kalau kita tengok yang candle yang ketiga-tiga candle ni, itu adalah double V punya setup. Jadi kalau double V punya setup sell, saya akan ambil dekat the highest point and the lowest point of the second candle. So itu adalah zone supply kita. And apa yang market buat sekarang? Dia turun, dia naik balik dekat dalam supply zone tu, and dia turun membuat big movement. Okay, itu adalah contoh yang pertama lah. Okay, kejap Alright. So, saya nak cari contoh yang seterusnya. Dekat mana ada double V punya setup. Okay. Sebenarnya banyak yang terjadi dekat GJ ni adalah outside bar punya setup. Tapi tak apa. Okay. Double V punya setup. Saya padam balik, saya buat balik sili. Yang ketiga ni adalah double V punya setup. Sebab apa? Sebab shadow, dua-dua shadow ni membuat bentuk V. Okay, dua-dua shadow ni membuat bentuk V. And candle yang ketiga tu adalah candle bearish. And apa yang saya nak buat? Saya akan ambil the highest point and the lowest point of the second candle. Itulah kita punya supply area. Okay, so apa yang market buat sekarang? Dia turun, dia pergi ke supply zone, and dia terus buat big movement. And supply and demand ni sebab apa saya suka sebenarnya, sebab dia punya risk to reward dia sangat-sangat tinggi. Sebab kalau let's say macam ni kan, let's say kita sell dekat bawah ni, okay, dekat the first line of the supply zone tadi, and kita letak stop loss kita dekat atas ni. So kalau kita tengok stop loss kita lebih kurang dalam 1000 point, which is 100 pip. Ini sebab H4 kan. Sekejap lagi saya akan tunjuk contoh dekat H1 lah. So kalau kita tengok dia turun lebih kurang dalam 600 pip, 6000 points. So dekat sini sebenarnya risk to reward ratio dia adalah 1:6. So kalau you risikokan $10, you akan dapat $60 dalam
setup ni. Sebab tu saya suka saya lebih suka trade berdasarkan supply and demand punya zone. Sebab walaupun kena stop loss, kita tak kisah pun, sebab bila kita win, kita akan win dengan reward yang besar. Sebelah tu double V juga kan. Sebelah tu, sebelah kanan dia sekejap saya padam sekejap. Yang ni bukan double V, yang ni adalah inside bar punya setup. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak marking inside bar punya setup. So sekarang saya just nak tunjuk contoh double V punya setup dulu. Okay, barulah kita akan pergi ke setup-setup yang lain. Okay, ini adalah candle H4GJ. So cuba kita tengok dekat H1 pula. Okay, saya nak cari double V di H1. Okay, mana double V H1 ni? Okay, ni outside bar. Ni outside bar. Okay, nampaknya H1 ni banyak candle-candle. Ni inside bar. Okay, ni outside bar. Mana double V ni? Okay, ada pun double V setup. Okay, tiga ni. Tiga candle ni adalah double V punya setup. Sebab apa? Dia punya shadow atas bawah. Dia punya shadow atas dia buat bentuk V dan shadow bawah pun membuat bentuk V. Jadi bila ada candle double V punya setup, saya akan ambil the lowest point of the shadow dan the highest point, dan kita akan buat itu adalah sebagai demand punya zone. Jadi dekat demand punya zone, dekat situlah kita akan execute position buy kita. So apa yang market buat, dia naik atas, dia turun di dalam demand punya zone ni, and dia terus naik ke atas, and dia buat zone barulah. Dekat sini ada inside bar. So kejap lagi, lepas kita terangkan ke semua 4 candle tu, sebenarnya you all dah boleh marking zone dengan tepat dah. Sebab contoh-contoh yang ada dekat H1 ni, banyakkannya ada inside bar dengan outside bar. Okay, kat sini kita ada satu lagi zone double V, tapi price tak sampai pun zone tu, and dia terus naik ke atas. Okay, saya rasa dekat sini ada satu lagi zone supply. Kita ada double V punya setup dekat atas ni, 1, 2, 3. And apa yang saya nak buat, saya akan ambil the highest point of, and the highest and the lowest point of the second candle. Kita akan buat zone tu. Apa yang market buat kat sini, dia turun bawah, dia naik dekat dalam zone tu, and dia terus turun mencari dekat demand zone kat bawah ni. Okay, so dekat sini risk to reward ratio lebih kurang 35 dengan 120, lebih kurang 1:4. Okay, so itu adalah contoh contoh marking zone menggunakan double V punya setup. Alright, saya lupa nak baca komen. Marking H4, entry H4 tak silap. Okay, untuk entry sabar dulu. Sekarang kita just nak fokus cara untuk marking je dulu. Kita nak marking saja dulu. Macam mana nak tentukan trend sebelum cari zone SND. Okay, trend tadi saya dah terangkan, higher high, higher low. Benda yang simple konsep je. Tak ada konsep yang pelik-pelik pun untuk identify trend. Okay, so sekarang kita dah cover macam mana kita nak marking zone menggunakan double V punya setup. So sekarang kita akan terus kepada second candle. So kita sebenarnya ada 3 candle, bukan 4 candle. Satu lagi candle tu hanya untuk reversal trading saja, bukan untuk marking zone. So kita ada 3 candle sahaja untuk kita marking zone. Okay, so candle yang kedua adalah candle outside bar. Candle outside bar ni saya ada terangkan juga dalam IGTV. Okay, so siapa yang dah
tengok tu, tahulah macam mana candle outside bar ni terjadi. So, candle outside bar ni sama juga, kita kena fokus dekat dia punya shadow and body. Okay, so ini adalah salah satu contoh candle outside bar. So untuk candle outside bar, dia punya high and low candle yang nombor 2. Okay, dia punya high and low candle nombor 2. Ini adalah candle nombor 1 dan ini adalah candle nombor 2. High and low candle nombor 2 dia mesti makan high and low candle yang pertama. Itu adalah outside bar bullish lah. Ini adalah bull. Okay, bullish outside bar. So candle yang nombor 2 tu, dia punya high and low mestilah makan high and low candle yang nombor 1. Itu adalah outside bar. So itu adalah rules yang pertama. Rules yang kedua, dia punya body mestilah bullish candle. Okay, dia tak boleh jadi bearish candle. Kalau bearish candle bukan jadi bullish outside bar lah. So dia ada dua je dia punya rules. Dia punya high and low candle yang nombor 2 ni, dia mesti makan high and low candle yang pertama. Alright. So yang rules yang kedua tadi, candle nombor 2 ni mestilah bullish candle. Dia tak boleh jadi bearish candle. Okay, so straight to the point, macam mana kita nak marking SND menggunakan outside bar punya candle. Okay, saya padam dulu. Alright. Okay. So untuk outside bar ini untuk bullish simple je. Untuk bullish outside bar kita akan ambil untuk bullish kita akan marking demand punya zone lah. So macam mana kita nak marking demand punya zone, kita akan ambil the lowest point of the shadow, and the second one kita akan ambil the highest point candle yang sebelumnya. Okay. So the first point tadi kita akan ambil the lowest shadow lah kat sini. Ini adalah yang pertama. Untuk yang ke atas pula, untuk yang ke atas punya zone pula, kita akan ambil the previous candle, which is candle yang pertama tadi, previous candle punya high. So dekat sini. So kita akan dapat satu zone. So inilah kita punya demand zone. Okay, demand zone. So sama juga. Okay, ada satu soalan ni. Kalau body candle nombor 2 kecil tapi shadow makan atas bawah candle nombor 1, kira outside bar juga. Yes, betul. Asalkan dia punya walaupun candle dia kecil, asalkan dia punya candle bullish, still dia kira outside bar. Sama juga cara untuk kita marking zone dia. Tak ada lain pun. Kita akan ambil the lowest point dan kita akan ambil the previous candle punya high. Okay, so adalah untuk bullish, dan saya akan tunjuk untuk bearish pula. Okay, saya just nak buat straight to the point je. Okay, so kat sini adalah contoh outside bar, bearish outside bar punya candle. So macam mana saya nak marking dia punya supply zone? Saya akan ambil the highest point of the shadow, and saya akan ambil dekat sini. Okay, the previous candle punya low. Point yang pertama adalah dekat atas ni. Point yang kedua adalah the previous candle punya low. So itu adalah untuk bearish. So kita akan gunakan 2 point ni untuk dapatkan zone supply. Okay. So saya nak tunjukkan dekat MT4 punya chart. Alright. Okay, saya suka gunakan H4 untuk marking zone ni. Okay, contoh yang pertama kita ada outside bar dekat sini. Okay, saya bolkan lagi lah.
So, apa yang kita nampak sini adalah candle yang pertama, and candle yang kedua adalah bearish candle warna putih ni. And then dia punya high and low, dia makan high and low candle yang pertama. So, itu adalah valid bearish outside bar punya candle. So, bila ada bearish outside bar punya candle, kita boleh ambil the highest point sampailah the lowest point candle yang pertama, which is dekat sini lah. Dekat sini. Saya buat dalam bentuk ni, senang sikit the highest point and the lowest point dekat sini. So itu adalah zone supply kita. So apa yang market buat, dia turun ke bawah, dia masuk zone supply ni, and then dia terus turun ke bawah. Dia masuk lagi zone supply double V tadi, dia turun ke bawah. Okay, saya padam dulu, saya nak cari lagi contoh seterusnya. Okay, saya just tinggalkan Kat sini ada zone supply tadi menggunakan outside bar, and then dekat sini ada double V punya supply. Okay, just nak cari lagi supply yang seterusnya. Okay, outside bar, mana outside bar? Okay, dekat atas ni, paling atas kali ni ada satu outside bar yang sangat-sangat clear. Okay, candle yang kedua ni, dia makan high and low candle yang pertama, and candle yang kedua ni adalah candle bearish. Jadi, saya akan ambil supply zone dekat highest point, candle yang kedua, dan the lowest point candle yang pertama dekat sini. So, saya akan tarik. So, itulah kita punya supply zone. So, nampak tak? Macam mana price react dekat supply zone yang kita marking tadi. Alright. So, itu adalah based on outside bar punya supply zone. Okay, ada lagi contoh dekat sini. Alright. Kita ada bearish outside bar punya candle. Candle yang pertama dan candle yang kedua. Candle yang kedua ni adalah bearish candle, and dia punya high and low, dia makan high and low candle yang pertama. Jadi kita akan ambil dekat mana dia punya zone. Kita akan ambil the first thing, kita akan ambil the highest point, and the second thing kita akan ambil the lowest point candle yang pertama, which is kat sini lah. So itu adalah zone kita. So dia keluar daripada zone tu, and then dia masuk balik tu. Bila dia masuk balik zone tu, itu adalah peluang untuk kita buat entry point kita. Alright. Nampak? Zone yang kita marking kat sini. Kat sini tadi. Based on outside bar ni tadi. Dekat sini dia react balik. Nampak tak? Okay. Dia touch je zone tu, dia reject balik. Kat sini pun sama. Dia touch menggunakan shadow je. Lepas tu dia turun balik ke bawah. Okay, so macam mana nak gunakan zone-zone ni untuk kita buat perfect entry tu, kita akan belajar di webinar yang advance lagi lah nanti. So untuk malam ni saya nak fokus kepada zone marking dulu. Okay, sebab bila you tak tahu nak marking zone, memang you susah nak dapatkan entry yang betul. Okay, kejap saya just nak cari one last example of outside bar punya zone. Okay. Alright, saya nampak ada dekat sini. Okay. Ni adalah outside bar yang agak besar lah. Candle yang pertama dan candle yang nombor 2, dia punya high and low, dia makan high and low candle yang pertama, and candle yang nombor 2 ni adalah bullish candle. Jadi macam mana kita nak marking zone kita? Kita akan ambil the lowest point, and kita akan ambil the highest point candle yang sebelumnya, which is candle yang pertama lah. So apa yang kita nampak kat sini, market naik, dia pergi masuk balik dekat dalam zone tu, and dia terus naik ke atas. So dekat sini kalau kita entry based on time frame besar pun, risk to reward dekat sini pun still terjaga. Okay,
kat sini stop loss lebih kurang dalam 750 points ataupun 75 pips. Kita punya target dekat sini dia pergi sampai 3000 points. So 7, 14, 21, 28, 35 lebih kurang dalam 1:4 punya risk to reward ratio. Okay. Nampak saya ada nampak satu lagi setup yang agak cantik kat sini, ada double V setup. Okay. So penghujung webinar ni saya akan buat contoh-contoh macam mana kita nak combinekan semua candle-candle tu untuk kita marking semua zone yang ada dekat dalam chart tu. Kalau dia dalam zone supply masuk sell dan dia naik lagi boleh layer. Saya suka buat, kalau macam gunakan SND ni, saya suka buat dalam 2 order je. Saya tak nak banyak-banyak. Sebab SND ni kalau kita trade buta-buta, stop loss kita mungkin banyak kena, tapi kita punya bila kita dapat setup yang betul, kita punya profit tu boleh cover semua loss yang kita stop loss yang hit tu, siap boleh profit lagi. So far itu yang saya nampak lah bila saya trade menggunakan SND punya zone ni, sebab risk to reward dia memang sangat-sangat besar. Ada yang sampai 1:10 pun ada, ikut time frame lah. Okay. So kita dah cover tadi outside bar punya cara nak marking zone guna outside bar, cara nak marking zone guna double V punya setup. So sekarang kita nak pergi kepada last candle, which is inside bar punya candle. Okay, ada soalan, outside bar ni untuk bullish, second candle kena bullish kan? Yes, betul, second candle wajib kena bullish. Okay, so the next candle adalah inside bar punya candle. Saya nak buat color apa pula buat color merah lah senang nak nampak So inside bar ni dia terbalik dengan outside bar. Okay, dia terbalik dengan inside bar. So, dia terbalik dengan outside bar. So tadi kalau outside bar, candle yang kedua dia makan high and low candle yang pertama, tetapi untuk inside bar, okay, candle yang pertama dia makan high and low candle yang kedua. Okay, ini adalah candle yang pertama dan ini adalah candle yang kedua. So dia punya high and low dia makan high and low candle yang kedua. Untuk inside bar punya candle, kita tak ada fokus kepada dia punya body sangat. Kita fokus kepada dia punya shadow je. Tak kisahlah kalau candle yang nombor 2 ni bearish ke bullish ke, tak kisah, janji dia duduk dekat dalam high and low candle yang pertama. So kalau ini adalah bearish candle, okay, yang candle yang pertama adalah bearish candle, itu adalah bearish inside bar lah. Kalau candle yang pertama tu adalah bullish candle, itu adalah bullish inside bar. Okay, so dia boleh terjadi sama ada di top ataupun bottom. Okay, kejap padam dulu. Okay, jadi sekarang kalau kita nampak candle yang macam ni, macam mana kita nak marking zone? Okay, let's say sekarang kita berada dalam downtrend punya movement. Okay, downtrend punya movement. Let's say lah, inside bar dia terletak dekat atas ni. So, kita nak marking zone supply. So, untuk marking zone supply, kita kena ambil highest point dia. Okay, yang pertama kita akan ambil the highest point, candle yang pertama, dan kita akan ambil the lowest point, candle yang nombor 2. Itulah kita punya supply zone. Okay, so ini untuk supply So untuk supply tadi, saya ulang balik. The first thing adalah kita akan ambil the highest point candle yang pertama and the lowest point candle yang nombor 2. So itu adalah kita punya supply zone. Okay, sama juga dengan bullish candle. Okay,
bullish pula. Alright. So kita akan ambil the lowest point. Apa hal ni? Okay, kita akan ambil the lowest point and kita akan ambil the highest point candle yang nombor 2. Itulah kita punya demand punya zone. Ini untuk time frame berapa ya? Tak kisah time frame berapa, semua boleh guna. Cuma kalau macam saya akan start marking dekat daily dengan H4. Lepas tu barulah saya akan pergi dekat time frame M15, M5 apa semua. Kita kena base dengan time frame besar juga dulu. Sebab kadang-kadang price dah sampai dekat zone supply ataupun demand dekat time frame yang besar, tapi time frame kecil itu kita still lawan arah lagi. So benda tu akan buat kita dapatkan false setup. Dekat daily ada ke outside bar, inside bar dan double V? Ada, semua ada. Daily, weekly, semua ada. Okay, so saya nak terangkan dekat chart pula. Untuk inside bar, alright. So kat mana ada inside bar Sekejap saya rasa dekat, kita tengok pair lain pula Alright. Hal jadi macam ni. Kejap bagi saya masa edit sikit. Alright. Nak cari inside bar punya candle. Okay, so dekat atas ni ada double V. Okay, UJ ni nampaknya banyak double V. Okay, double V lagi. Mana inside bar ni? Okay, ada jumpa satu inside bar kat sini. Okay, dekat sini. Okay, kalau kita tengok trend sekarang adalah downtrend. Okay, nampak dia buat lower high, lower low. Dan dekat atas sekali ni kita ada candle inside bar. So, bila ada candle inside bar, macam mana kita nak marking zone dia? Kita akan ambil the highest point, candle yang pertama, and kita akan ambil the lowest point candle yang kedua. So, itu adalah zone yang kita akan ambil sebagai zone supply. So, apa yang price buat? Dia turun, dia buat impulsive movement, and dia naik, buat collective movement, dia masuk dekat dalam zone supply tu, dia terus turun ke bawah. Okay. So kat sini ada lagi supply zone double V. Okay, and then ada lagi supply zone double V. Tengok macam mana price react dekat supply zone tu. Naik, turun balik. Alright. Okay, saya nak cari lagi contoh inside bar punya setup. Okay, ada lagi jumpa. Kat sini, nampak dua candle ni adalah candle inside bar. Okay, ini adalah candle yang pertama, ini adalah candle yang kedua. Jadi, macam mana kita nak marking zone dia? Kita akan ambil the lowest point, sampailah the highest point candle yang nombor 2. Kita tariklah ke belah kanan. Sebab zone ni kita akan gunakan as a demand zone. Nampak, dia masuk dekat kawasan demand ni, dia naik balik dekat sini. So, kalau you entry dekat sini pun, entry buy dengan stop loss lebih kurang dalam 30 pips, and TP you boleh ambil 2 kali ganda pun ataupun 3 kali ganda dalam 990 pips atau 900 point lah. Okay, kat atas ni ada double V punya zone.
Okay. Saya nak cari lagi last one untuk inside bar punya supply zone. Sorry. So dekat sini ada outside bar. Okay, dalam masa kita cari inside bar dengan apa, inside bar punya kadang-kadang saya jumpa outside bar tu, saya just marking je lah. Okay, kebanyakannya candle double V inside bar. Okay, ada satu dekat sini. Saya zoom in sikit. Okay, di sini ada satu. Cuma price dia tak kena kita punya sell limit lah dekat atas ni. Tapi dia still valid supply zone menggunakan inside bar tadi. Okay. Saya rasa saya boleh pergi ke contoh seterusnya kot. Ni outside bar, ni inside bar. Sini adalah valid zone juga sebenarnya, tapi ini dah dikira pattern lain dah. Ini untuk pattern ni kita akan cover dekat next webinar lah. So sebenarnya untuk malam ni apa yang kita belajar sebenarnya, kita belajar marking untuk movement rally base drop. Rally base drop and drop base rally. Drop base rally. So kalau kita nampak tadi, tempat yang kita marking supply and demand menggunakan 3 candlestick tadi, sebenarnya kita ambil turning point dekat mana price buat reversal. Jadi kalau dalam konsep supply and demand ni dia ada dua, sama ada dia ada reversal and continuation. Jadi malam ni kita cover dia punya reversal dulu, which is kita ada rally base drop and dia punya apa nama dia, dia punya base ni kita nak marking sebagai supply and demand area. Okay, so menggunakan candlestick tadi. Jadi kalau dalam konsep supply and demand tadi, bila ada rally base drop, kita ada supply. So dekat supply itulah kita nak fokus untuk sell. Kalau ada drop base rally, dekat demand itulah kita nak fokus untuk buy. Okay. So basically untuk malam ni kita belajar reversal punya pattern dulu untuk supply and demand, and minggu depan insyaAllah saya akan terangkan more kepada continuation. Okay, so continuation dekat dalam konsep SND kita ada satu lagi pattern, which is drop base drop and rally base rally. So macam mana kita nak identify supply and demand punya area based on continuation punya pattern. So kita akan cover di next webinar lah. So untuk malam ni saya dah cover reversal punya pattern dalam konsep SND, and korang still boleh dah start try dekat you punya trading. Bunyi hilang. Bunyi ada je ni. Maybe you punya sound problem kot. You punya speaker ke apa ke kan. Okay, saya just nak buat conclusion sikit. Impulsive corrective sama je kan, sama je. Di penghujung maybe dalam sesi ketiga keempat macam tu, barulah saya akan masukkan impulsive corrective. Macam mana kita nak combinekan dengan supply and demand.
So kalau sesiapa yang dah pernah belajar SND sebelum ni, kalau you perasan konsep SND dengan impulsive corrective ni dalam SND dia orang panggil compression. Okay. So kalau siapa yang pernah belajar supply and demand mesti tahu apa itu compression kan. Tapi benda tu saya akan explain dekat sesi yang lain lah. Kalau saya explain sekarang pun kang pening kepala pula you all kan. So apa yang you all boleh buat malam ni, you pergi dekat, buka je kat mana-mana chart, you just practice untuk marking zone tu. Kalau let's say market dalam keadaan downtrend, fokuslah untuk buy. Market dalam keadaan uptrend, fokuslah untuk kalau uptrend buy, kalau downtrend sell. Okay, let's say macam ni. Sebagai contoh ini adalah impulsive up, corrective down. Okay, so macam yang saya cakap, korektif ni adalah compression selalunya dalam SND. So selalunya kalau korektif ni adalah kita nak tunggu peluang untuk breakout buy. So ini adalah kita punya klasik punya entry. Kalau ada breakout and close di luar kawasan tu, kita akan buy. Tetapi kalau menggunakan SND, kita dah nampak dah kat sini ada compression and kita nak tengok dekat mana ada demand area dekat bawah ni. So kita tengok dekat bawah, point paling bawah ni candle apa yang terjadi. So ini adalah time frame 15 So apa yang kita nampak sekarang, kita ada bullish outside bar. So kalau outside bar, macam mana kita nak marking zone dia? Kita akan ambil the lowest point of the second candle and kita akan ambil the highest point of the previous candle. So ada juga cara untuk kita dapatkan zone yang lebih kecil, which is zone yang paling lebih tepat. Sebab kalau gunakan zone ni, dalam ni adalah kawasan buy kita. So macam mana kita nak kecilkan lagi kita punya buy tu? Kita boleh buka di time frame yang lebih kecil and kita tengok candlestick apa yang terjadi. Mana pergi dia, hilang pula Okay, kat situ ni. So kalau kita tengok dekat time frame M5 ni, nampak dekat bawah ni kita ada outside bar punya candle, outside bar yang lebih kecil. So kita ambil the lowest point and kita akan ambil the highest point candle yang previous dia, yang sebelumnya. So kita dapatlah demand area yang lebih kecil. So kita punya buy tu pun akan jadi kita punya setup buy tu akan jadi kecil lah stop loss kita. Lebih kurang dalam 69 point je. 6 pip je, tak sampai 10 pip pun kita punya stop loss. So kita tengok kat sini kena tak. So kat sini price dah kena kita punya buy dengan stop loss tadi berapa? 60 points ataupun 6 pip. TP kita boleh ambil 2 kali ganda 120 points. Dekat sini dah sampai dah, ataupun ke atas ni kalau you sampai ke atas ni dalam 300 point. Itu dah 3 kali ganda dah tu. Okay. So untuk multi time frame analysis apa semua tu saya akan buat dalam satu webinar khas lah. So untuk malam ni saya just explain cara-cara untuk plot zone-zone supply and demand sahaja, supaya you all boleh start lah practice macam mana nak plot zone supply and demand semua tu. Okay. So cara untuk menggunakan zone-zone supply and demand tu simple je. Kalau price berada di kawasan demand, kita nak fokus untuk buy. Kalau price berada di kawasan supply, kita nak fokus untuk sell. Okay. So kat sini ada apa ni? Ada inside bar punya setup dekat sini. So price sekarang tengah test dekat kawasan demand and dia mencari di kawasan supply. So apa yang berlaku sebenarnya kat sini, apa yang saya nampak lah, dekat sini ada compression. So maybe dia boleh pergi di atas ni untuk UJ lah. Okay, so kita punya konsep malam ni simple je sebenarnya. Sebab tu saya tak nak explain satu sesi tu macam terus detail sangat. So malam ni saya nak buat conclusion sikit. Apa yang kita dah belajar sebenarnya, kita dah belajar cara untuk identify zone. Macam mana kita nak plot zone tu dengan betul. Okay, so the first thing tadi kita dah cover bahagian trend. Okay, yang kedua kita dah cover pasal asas SND. Dekat mana kita nak buy, dekat mana kita nak sell. So kita nak buy dekat demand zone, kita nak sell dekat supply zone. Okay,
And then kita dah belajar zone plotting, macam mana kita nak plot zone menggunakan apa nama dia tadi, candlestick. And kita dah belajar 3 candlestick yang kita gunakan untuk plot zone. Okay, sebab di mana-mana ada reversal mesti ada 3 candlestick ni. Okay, dia takkan ada candlestick lain punya. Jangan risau, you boleh back test, you tengok. Bila ada reversal yang berlaku mesti ada ketiga-tiga candlestick ni, sama ada double V ataupun outside bar ataupun inside bar. Alright. So, saya rasa kita dah ke penghujung untuk topik malam ni. Saya harap apa yang kita belajar malam ni you all boleh apply dekat you punya trading. Okay, you boleh practice lah, start practice identify zone daripada daily chart sampai ke H4 sampai ke H1, and start gunakan zone tu sebagai you punya reference untuk buat entry point. Okay, so untuk next week saya akan inform dulu hari apa. Next week kita akan sambung topik continuation punya pattern dalam SND, which is yang rally based rally, drop based drop. So untuk this week kita dah cover bahagian reversal. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak yang nak tanya, soalan ke apa ke, boleh tanya dulu. Reversal next week, reversal kan hari ni reversal, more kepada reversal. Minggu depan kita akan belajar continuation punya SND pula, cara nak plot zone menggunakan continuation punya zone. Okay, sebab dalam SND kita ada 2, reversal dengan continuation. Reversal kita ada rally base drop, drop base rally. So malam ni kita cover yang itu. So macam rally base rally ni macam continuation, let's say macam ni kan. So ini adalah rally base rally. So untuk continuation ni ada sedikit penerangan. So maybe itu saya kena buat dalam satu webinar khas. Okay, bagaimana tahu double V setup tu valid? Menggunakan 2 ciri-ciri itulah. Sama ada dia punya shadow, dia dah valid ke belum. Atas bawah ada bentuk V, and then dia punya candle yang ketiga tu menentukan sama ada dia bullish ataupun bearish. Outside bar tu sama ke dalam bullish engulfing? Itu saya tak sure lah, sebab ramai yang tukar term sebenarnya. Kadang-kadang ada yang refer bullish engulfing ni sebagai candle yang lebih besar daripada previous candle. Ada yang mengatakan bullish engulfing ni dia makan high and low. So dia punya terms tu lain-lain terms. Jadi saya tak berani nak bagi tahu macam mana, sebab lain-lain orang dia punya terms lain-lain kan. Minta recap beza outside dengan inside tadi. Kurang faham beza. Okay, inside bar. Okay, ini inside bar dulu Inside bar dia candle yang pertama, yang pertama ini candle kedua. Okay, candle yang pertama, candle kedua. So untuk inside bar, candle yang pertama ni mestilah candle yang makan high and low candle yang kedua. Okay, nampak high and low yang candle yang kedua ni dia duduk dalam high and low candle yang pertama. Okay, so ini adalah candle inside bar. Untuk outside bar pula, okay, dia terbalik. Candle yang kedua ni dia makan high and low candle yang pertama. So itu adalah untuk outside bar, bullish outside bar. Okay, dia terbalik lah. So cara nak plotting zone tu macam saya dah explain tadi. Kalau inside bar, let's say lah ini adalah bullish, dua-dua ni adalah bullish, kita nak marking demand zone. So macam mana kita nak marking demand zone? Kita akan ambil the lowest point and the highest point candle yang nombor 2 untuk inside bar. So kalau untuk outside bar pula, kita akan ambil the lowest point dan the highest point candle yang pertama. So itu adalah untuk demand zone. Candle fakie ada guna tak dalam setup SND?
candle Fakey kurang gunakan untuk marking SND sebab sama je. Fakey setup tu lebih kurang macam inside bar dengan outside bar. Dia combination antara inside bar dengan outside bar lah selalunya. Jadi sama je cara plotting zone dia. Alright. Okay kejap saya nak buka link. Okay, sebenarnya saya nak buat satu group discussion. Okay, which is you all boleh komen ke apa ke chat dalam tu. Tetapi kejap saya nak bagi satu link kejap. Okay. Alright. So, saya just nak buat satu bolehlah post kat dalam Telegram group and you all boleh komen-komen borak-borak dalam tu. Tetapi saya nak buat kontes juga. Sebab hari tu kan dah janji kan nak buat 10,000 punya kontes kan. Sebab saya target sebelum hari raya pertama tu saya akan announce winner yang 10,000 tu. Okay, kejap So, apa yang you kena buat? Alamak, hilang suara. Hello. Dengar tak? Hello. Alamak, hilang ke suaranya? Maybe internet kot. Ada ada yang dengar tu? Okay, dengar dah saya submit begitu, takkan tak dengar. Right. Okay, so kejap saya nak PM siapa Saya takut admin saya nanti pening kepala pula. Saya kena bagi kejap lagi saya bagi dalam Telegram lah. You kena kejap saya ada letak link tadi untuk buka akaun Like Forex sebab sekarang kita dah deal partnership dengan Like Forex. Okay, so you just buka je akaun kat situ, tak perlu deposit pun tak apa. Buka akaun and then create trading account. You kena bagi you punya trading account number tu. Okay, you just bagi you punya trading account number. Okay, saya just tulis step by step kat sini Saya akan pilih winner based on trading account Saya akan pilih randomly. Register account. Guna link yang saya bagi tu. Lepas tu create trading account. Kalau boleh create ECN account lah. Kalau you nak buat trade ke apa ke tak kisahlah. Okay, create trading account ECN. Lepas tu nanti you kena bagi you punya nombor account. Saya tengok apa username Telegram admin kejap saya cari jap. Mana dia
Maya. Ni username. MAYAAAGH. Okay, itu username apa? Username Telegram admin saya. Sama dulu link